Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Izzah binti Wan Muhammad Sabri bernombor metrik 060893. Dalam video ini, kumpulan saya akan menjelaskan tentang adab plaintiff dan defendant di mahkamah. Sebagai pengenalan, saya akan menceritakan maksud adab. Perkataan adab berasal daripada bahasa Arab iaitu adaba yu'addibu ta'dib dan telah diterjemahkan oleh Al-Attas bermaksud mendidik atau pendidikan. Selain itu, menurut Kamus Al-Munjid dan Al-Kausar, adab dikaitkan dengan akhlak yang memiliki erti perangai, tingkah laku, budi pekerti atau tabiat yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Mahkamah merupakan suatu institusi awam dan rasmi. Semua pihak yang terlibat dengan urusan di mahkamah tidak terkecuali dalam menunjukkan sikap dan akhlak yang baik ketika berurusan di situ, termasuklah plaintiff dan defendant. Antara adab yang perlu diterapkan oleh plaintiff dan defendant di mahkamah terbahagi kepada beberapa keadaan. Antaranya ialah adab dari segi pakaian, iaitu etika pemakaian semasa di mahkamah, adab dari segi kepatuhan terhadap arahan yang ditetapkan oleh mahkamah, adab ketika di dalam dewan perbicaraan, adab semasa proses perbicaraan berlangsung dan adab selepas selesai perbicaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafrata Aini binti Ahmad Nasir, nombor metrik 060824. Pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan definisi plaintiff dan juga defendant, yang mana ulama berbeza pendapat dalam mentakrifkan maksud plaintiff dan juga defendant. Sebahagian daripada mereka mendefinisikan maksud plaintiff tersebut ialah mereka yang mendakwa sesuatu yang tersembunyi, manakala defendant pula ialah mereka yang mendakwa sesuatu yang zahir dan juga jelas. Sesungguhnya, pihak pendakwa dan juga pihak yang didakwa merupakan di antara perkara yang perlu diketahui dengan jelas. Sama ada pihak hakim maupun pihak yang bertikai agar dapat melaksanakan seperti mana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, seandainya setiap orang diberikan atau dikabulkan sesuatu dengan pengakuannya, yakni tuntutannya, tentunya akan banyak orang yang menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi, bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut dan sumpah itu wajib diberikan oleh orang yang mengingkari tuduhan. Hadis ini merupakan hadis hasan yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya dengan lafaz seperti ini. Sebahagian lafaznya terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Baik, mari kita lihat definisi plaintiff dan juga defendant secara terperinci pula. Itu yang pertama, mari kita lihat definisi plaintiff terlebih dahulu. Definisi plaintiff yang pertama yakni pihak yang membuktikan sesuatu. Yang kedua, pihak yang mendakwa sesuatu yang tersembunyi. Yang ketiga, mereka yang menuntut dengan perkataannya bagi mendapatkan sesuatu yang berada di tangan orang lain atau membuktikan hak yang ada pada tanggungan orang lain. Seterusnya, definisi defendant pula iaitu yang pertama, pihak yang menafikan sesuatu. Yang kedua, pihak yang mendakwa sesuatu yang zahir dan juga jelas. Dan yang ketiga, mereka yang mengingkari dakwaan tersebut. Oleh itu, setiap plaintiff dan juga defendant haruslah mengikuti arahan yang telah ditetapkan, yakni seperti berada di dalam bilik bicara sebelum pukul 9 pagi atau pada masa yang telah ditetapkan oleh mahkamah. Dan yang kedua, bangun dan tunduk hormat apabila hakim atau magistrat masuk dan meninggalkan bilik bicara. Yang ketiga, tampil ke hadapan apabila nama anda dipanggil oleh juru bahasa. Yang keempat, berikan sepenuh perhatian kepada prosedur yang sedang dijalankan. Yang kelima, dilarang membuat bising semasa mahkamah bersidang. Dan yang keenam, tunduk hormat ketika hendak masuk dan keluar dari mahkamah yang sedang bersidang. Ketujuh, kanak-kanak tidak dibenarkan untuk dibawa ke dalam bilik bicara kecuali jika diarahkan oleh mahkamah. Yang ke-8, sebarang jenis senjata adalah tidak dibenarkan. 9, sebarang rakaman sama ada dalam bentuk audio atau visual adalah tidak dibenarkan. Yang ke-10, telefon bimbit dan alat-alat elektronik lain yang boleh menghasilkan bunyi hendaklah dimatikan. Adab yang pertama ialah adab pemakaian di mahkamah yang bertujuan untuk menerapkan disiplin kepada plaintiff dan defendant di mahkamah di samping menunjukkan hormat kepada institusi mahkamah. Antara etika pemakaian yang perlu diikut oleh plaintiff dan defendant ialah yang pertamanya berpakaian sopan dan menutup aurat mengikut syarak yang ditetapkan oleh Islam. Ini kerana menutup aurat termasuk dalam adab yang agung yang diperintahkan dalam Islam. Bahkan lelaki dan wanita dilarang melihat aurat sesama mereka kerana akan menimbulkan kerosakan dari pelbagai aspek.
Selain itu, plaintiff dan defendant dilarang untuk memakai pakaian yang jarang atau ketat. Pakaian yang jarang atau ketat telah pun melanggar etika pemakaian menurut syariat Islam, dan pakaian yang jarang dan menampakkan bentuk badan boleh menimbulkan pelbagai kemudaratan. Adab pemakaian yang seterusnya ialah plaintiff dan defendant dilarang untuk memakai pakaian yang menyerupai jantina yang bertentangan. Misalnya, perempuan memakai pakaian yang menyerupai lelaki dan lelaki memakai pakaian yang menyerupai perempuan. Ini kerana hal ini sangat dikeji dan terdapat beberapa larangan yang keras dan laknat yang tetap daripada Rasulullah SAW. Antara contoh etika pemakaian mengikut arahan mahkamah yang perlu dipatuhi oleh plaintiff dan juga defendant antaranya ialah yang lelaki perlulah bersongkok atau kopiah, berseluar panjang, berambut pendek dan kemas, menutup aurat, berkasut, dilarang memakai baju t-shirt, berseluar pendek, berambut panjang melebihi paras bahu dan memakai slipper, memakai cermin mata hitam serta bertopi. Manakala bagi perempuan pula perlulah bertudung, berbaju lengan panjang, skirt longgar dan panjang, berbaju kurung atau jubah, menutup aurat, berkasut tertutup. Dilarang memakai baju t-shirt, berseluar panjang atau pendek, memakai miniskirt dan tidak memakai tudung serta memakai cermin mata hitam. Plaintiff dan defendant perlulah mengikuti etika pemakaian yang telah ditetapkan bagi melancarkan proses perbicaraan di dalam mahkamah. Dan sekiranya ingkar dengan etika berpakaian yang telah ditetapkan oleh pihak mahkamah, mereka akan serta-merta diusir keluar dari mahkamah oleh jurubahasa ataupun polis yang ditempatkan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Akila binti Muhammad Fazil, nombor metrik 060801. Pada hari ini saya akan membentangkan topik adab apabila berada di dalam Dewan Perbicaraan dan adab semasa proses perbicaraan tersebut berlangsung. Kita pergi dahulu kepada adab apabila berada di dalam Dewan Perbicaraan. Yang pertama adalah menepati masa, iaitu pihak plaintiff dan defendant mestilah hadir ke mahkamah lebih awal dan masuk ke dalam Dewan Perbicaraan mengikut masa yang telah ditetapkan oleh pihak mahkamah. Yang kedua, iaitu menghormati Yang Arif Tuan Hakim. Plaintiff dan defendant hendaklah memberi hormat kepada Yang Arif Tuan Hakim ketika mana Yang Arif masuk dan keluar daripada Dewan Perbicaraan. Cara memberi hormat kepada Yang Arif Tuan Hakim ialah dengan kita memberi tunduk hormat dan dikehendaki untuk duduk menghadap ke arah Yang Arif Tuan Hakim. Seterusnya, yang ketiga adalah pakaian. Pakaian bagi kaum lelaki perlulah memakai pakaian yang sopan, tidak memakai topi, tidak berambut panjang dan tidak memakai seluar pendek. Dan bagi kaum perempuan pula, dilarang untuk mereka memakai seluar. Juga dilarang untuk memakai skirt pendek. Dan yang keempat adalah senyap. Semasa masuk ke dalam Dewan Perbicaraan, hendaklah senyap dan tidak membuat bising semasa berada di dalam Dewan Perbicaraan tersebut. Kemudian, di dalam adab dalam Dewan Perbicaraan ada larangannya. Apa larangannya itu? Larangan ketika berada di dalam Dewan Perbicaraan adalah yang pertama, dilarang menggunakan telefon bimbit ataupun peranti lain yang mana boleh mengganggu sewaktu berada di dalam Dewan Perbicaraan. Yang kedua, dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam Dewan Perbicaraan. Yang ketiga, dilarang makan dan minum di dalam Dewan Perbicaraan mahkamah. Dan yang keempat, dilarang membawa kanak-kanak di bawah umur 10 tahun. Juga yang kelima, dilarang menghisap rokok di dalam Dewan Perbicaraan. Yang keenam pula, dilarang membawa senjata api ataupun barang yang tajam ataupun barang lain-lain yang mana boleh mengakibatkan kecederaan di dalam Dewan Perbicaraan. Yang ketujuh, dilarang membaca akhbar ataupun majalah atau bahan bacaan lain di dalam Dewan Perbicaraan. Yang ke-8, dilarang untuk duduk bersilang kaki dan meletakkan tangan pada penyana kerusi ataupun berpeluk tubuh semasa berada di dalam Dewan Perbicaraan. Yang ke-9, dilarang sama sekali untuk tidur di dalam Dewan Perbicaraan. Dan yang terakhir, dilarang mengambil gambar dan dilarang untuk mengambil apa-apa video serta merakam audio suara ketika berada dalam Dewan Perbicaraan kerana itu adalah sulit. Kita lihat pula kepada adab semasa proses perbicaraan berlangsung. Yang pertama,
plaintiff dan defendant perlulah menjaga perilaku dari segi lisan, perlakuan dan perbuatan. Ini kerana sekiranya defendant dan plaintiff berkelakuan tidak sopan, ia boleh dianggap sebagai menghina mahkamah dan mereka boleh dipenjara atau didenda di bawah kesalahan menghina mahkamah jika disabitkan kesalahan tersebut sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Akta 559 Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 di bawah Seksyen 10 iaitu kesalahan mengingkari perintah mahkamah. Yang kedua adalah tampil ke hadapan apabila nama disebut oleh pegawai di mahkamah. Okey, pada hal ini, poin ini, plaintiff dan defendant perlulah fokus dan cakna semasa proses perbicaraan sedang berlangsung. Plaintiff dan defendant diharapkan tidak berfikir perkara-perkara yang lain yang di luar mahkamah yang mana ia boleh menyebabkan kehilangan fokus semasa perbicaraan tersebut berlangsung. Seterusnya, yang ketiga, plaintiff dan defendant perlulah menjaga tutur bahasa ketika bercakap. Kedua-dua pihak iaitu plaintiff dan defendant perlulah menjaga lenggok percakapan mereka. Okey, lenggok percakapan perlu dijaga dengan bercakap secara lembut, tidak kasar, tidak meninggikan suara serta tidak menengking sesama pihak. Percakapan yang dilontarkan ketika perbicaraan mestilah perkara yang benar dan tiada unsur penipuan. Ini kerana apabila sekiranya mana-mana pihak antara plaintiff dan defendant mengeluarkan atau memberikan keterangan atau maklumat palsu, individu tersebut boleh dikenakan denda dan penjara sebagaimana yang telah diperuntukkan di dalam Akta 559 Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 di bawah Seksyen 30 iaitu kesalahan memberikan keterangan, maklumat atau pernyataan palsu. Yang keempat, plaintiff dan defendant hendaklah senyap selagi mana tidak diminta untuk bercakap. Sekiranya di antara mana-mana pihak, antara plaintiff ataupun defendant yang ingin mencela, hendaklah meminta izin terlebih dahulu kepada Yang Arif Tuan Hakim. Sekiranya diizinkan oleh Yang Arif Tuan Hakim, maka celahan tersebut boleh diteruskan. Tetapi sekiranya Yang Arif Tuan Hakim tidak mengizinkan celahan tersebut, maka ia adalah dilarang. Dan yang terakhir, dilarang untuk berlawan dengan Yang Arif Tuan Hakim. Okey, sekiranya di antara kedua-dua pihak, plaintiff dan defendant tersebut tidak berpuas hati dengan keputusan Yang Arif Tuan Hakim, maka plaintiff ataupun defendant boleh membuat rayuan dengan cara yang betul tanpa mencetuskan provokasi yang boleh mencetuskan pergaduhan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Razila binti Azizi, nombor matrik 060791. Subtopik seterusnya ialah adab selepas perbicaraan. Adab pertama selepas perbicaraan dan mendapatkan keputusan daripada pihak mahkamah. Plaintiff dan defendant tidak boleh mendesak pihak mahkamah dalam mengeluarkan surat perintah. Menurut Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang, surat penghakiman ataupun perintah akan dikeluarkan selepas seminggu daripada selesainya kes perbicaraan. Hal ini mungkin berbeza mengikut negeri masing-masing. Penghakiman atau perintah bertulis daripada mahkamah ini amat penting bagi permohonan penguatkuasaan perintah. Sebagai contoh, pihak mahkamah meluluskan tuntutan perceraian daripada si pemohon. Jadi surat perintah yang akan dikeluarkan ini akan dibawa ke pejabat agama untuk proses pengeluaran surat cerai. Subtopik seterusnya ialah dalil dan juga hadis yang berkaitan dengan adab plaintiff dan defendant di mahkamah. Terdapat beberapa hadis yang menyebut mengenai adab-adab yang boleh diikuti apabila berada di dalam mahkamah berserta dengan dalil. Al-Quran telah menggambarkan betapa pentingnya masa dalam kehidupan seseorang manusia. Firman Allah dalam surah Al-As ayat 1 hingga 3, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr." Maksudnya, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Mereka berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Orang yang benar-benar mengerti dan menghargai masa tidak akan membiarkan masa yang diperuntukkan kepadanya berlalu begitu sahaja. Sekiranya plaintiff atau defendant tidak menepati masa, urusan di mahkamah menjadi lebih panjang dan mengganggu masa orang lain. Selain itu, terdapat hadis yang menyuruh umat Islam untuk menjaga lidah iaitu lisan kerana ia dapat menyakiti hati orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, "Taqwa Allah wa husnul al-khuluq wa su'ila an aktsari ma yudkhilu an-nas an-nar." Faqala al-famu wal faraju. Maksudnya, takwa kepada Allah dan baik akhlaknya
Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi berkaitan sebab kebanyakan manusia dimasukkan ke dalam neraka. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, mulut dan kematian. Hadis ini membicarakan berkaitan sebab-sebab yang boleh menyebabkan seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga atau neraka. Adapun berkaitan maksud mulut di dalam hadis di atas adalah orang yang tidak menjaga serta berusaha untuk menjaga dosa-dosa mulut seperti mengucapkan ucapan kufur, laknat, qadzaf, persaksian palsu, mengadu dan sebagainya. Justru plaintiff dan defendant perlu mengungkapkan perkataan yang baik dan benar supaya tujuan penghakiman iaitu keadilan dapat ditegakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Syafri, nombor matrik 060781. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tentang kesimpulan daripada tajuk adab defendant dan juga plaintiff di mahkamah. Kesimpulannya, oleh itu mahkamah sebagai institusi penting untuk menegakkan keadilan dalam negara adalah mempunyai kedudukan yang terpelihara di sisi perlembagaan persekutuan. Selain itu, mahkamah adalah merupakan tempat yang suci di mana proses pengadilan terhadap sesuatu hukuman dijalankan serta proses pengadilan dilaksanakan secara adil dan saksama bagi mendapatkan penyelesaian yang terbaik bagi sesuatu hukuman yang dibicarakan. Di samping itu, di dalam mahkamah juga terdapat beberapa orang hakim yang mengetuai perbicaraan, peguam bela, pendakwa, pegawai mahkamah, tertuduh, polis, saksi-saksi dan juga pekerja sosial. Oleh demikian, menjadi suatu keperluan dan kewajipan bagi seseorang plaintiff dan defendant yang terlibat dalam kes yang dibicarakan di mahkamah pada waktu itu untuk mengamalkan adab-adab dan etika-etika yang telah digariskan bagi menghormati proses perbicaraan yang berlangsung serta menghormati mahkamah sebagai institusi kehakiman yang mempunyai martabat yang tinggi dan dihormati. Hal ini bukan sahaja sebagai suatu peraturan yang ditetapkan untuk diikuti, malahan dalam Islam juga seluruh umat manusia digalakkan untuk mempunyai adab-adab dan berperilaku yang sopan serta berakhlak mulia tambahan apabila berada di tempat seperti mahkamah. Etika berpakaian, adab dalam dewan perbicaraan, adab sebagai saksi dan adab semasa proses perbicaraan dijalankan, ia perlu dititikberatkan oleh semua yang terlibat dalam proses perbicaraan yang berlangsung di mahkamah tersebut. Demikian, hal ini adalah suatu yang sangat penting dan perlu diberi kesedaran kepada seluruh rakyat Malaysia bagi mengelakkan berlakunya isu-isu penghinaan terhadap institusi kehakiman dan bagi memastikan masyarakat awam sentiasa yakin dan percaya terhadap sistem kehakiman di Malaysia serta memelihara maruah dan integriti mahkamah pada hari ini. Oleh demikian, manusia yang beradab sentiasa merujuk kepada perhubungan yang mematuhi norma, peraturan, etika dan tingkah laku sosial mengikut keperluan tertentu terutama melibatkan institusi kehakiman, kekeluargaan, masyarakat, negara dan agama. Sekian daripada saya. Terima kasih.